Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan, unit 10, toleransi kukuhkan perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa. TSKP-nya ialah 5.1.4 dalam kurungan 10, iaitu menggunakan kata bantu mengikut konteks. Teks atau petikan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat pada halaman 67. Sila semak buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata bantu mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 tempat kosong dengan kata bantu yang betul dan tepat. Kamu juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat dengan betul dengan berpandukan kepada kata bantu yang diberi. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kata bantu? Kata bantu ialah kata yang memberi makna tambahan dari segi waktu atau masa dan ragam pada frasa predikat. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kata bantu aspek dan yang kedua kata bantu ragam ayat. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu aspek ini. Kata bantu aspek ialah perkataan yang menunjukkan perbezaan dari segi masa, iaitu masa lampau, masa kini, dan masa hadapan. Kata bantu aspek masa lampau pula ialah perkataan yang terdiri dari sudah, telah, pernah. Manakala kata bantu aspek masa kini merujuk kepada perkataan sedang dan masih. Dan terdapat lagi satu kata bantu aspek iaitu kata bantu aspek masa hadapan. Kata bantu aspek masa hadapan terdiri dari perkataan belum dan akan. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan meneliti penggunaan kata bantu aspek masa lampau di dalam ayat. Ayat yang pertama, Syasha sudah menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Seterusnya, Akil Akasha telah dilantik sebagai ketua kelas 3 orientasi. Dan ayat yang terakhir, Hidayah pernah memenangi pertandingan mewarna sempena Hari Kanak-kanak. Penggunaan ketiga-tiga kata bantu di dalam ayat ini iaitu sudah, telah dan juga pernah menunjukkan perkara tersebut telah pun berlaku. Bermaksud perkara tersebut telah pernah terjadi terhadap subjek-subjek di dalam ayat iaitu Syasha, Akil Akasha dan juga Hidayah. Selanjutnya, mari kita lihat penggunaan kata bantu aspek masa kini di dalam ayat. Ayat yang pertama, Sanjana sedang berbincang mengenai projek kumpulan bersama rakan-rakannya secara atas talian. Ayat yang kedua, Waiz masih melayari internet walaupun hari sudah larut malam. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat penggunaan kata bantu aspek masa kini. Dalam ayat yang pertama, kata bantu aspek masa kini yang digunakan ialah sedang.
Sedang dalam ayat ini menunjukkan peristiwa perbincangan sedang berlaku di antara subjek iaitu Sanjana dan rakan-rakannya secara atas talian. Manakala dalam ayat yang kedua, penggunaan kata bantu aspek masa kini masih menunjukkan subjek iaitu Wais sedang atau masih melakukan perbuatan iaitu melayari internet. Kita teruskan lagi perbincangan kita dengan meneliti penggunaan kata bantu aspek masa hadapan di dalam ayat. Ayat yang pertama, Arissa belum menyiapkan tugasan yang diberi oleh gurunya. Ayat yang kedua, Ashraf berjanji akan berusaha dengan lebih giat lagi demi kejayaan di masa hadapan. Terdapat penggunaan kata bantu aspek masa hadapan belum dalam ayat yang pertama, manakala penggunaan kata bantu aspek akan dalam ayat yang kedua. Untuk makluman kamu, kedua-dua peristiwa yang dinyatakan dalam ayat yang pertama ataupun dalam ayat yang kedua masih belum berlaku. Tetapi kedua-dua subjek sama ada Arissa bagi subjek yang pertama dan Ashraf subjek yang kedua mempunyai perancangan untuk melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam predikat. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan meneliti apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu ragam. Kata bantu ragam digunakan untuk menunjukkan perasaan ketika melakukan sesuatu perkara ataupun perbuatan. Kata bantu ragam boleh diklasifikasikan kepada 3 kumpulan iaitu yang pertama, kata bantu ragam yang menunjukkan kemahuan atau berkehendakkan sesuatu. Contoh kata bantu ragam bagi kumpulan ini ialah mahu, enggan dan hendak. Manakala kategori kumpulan kata bantu ragam yang kedua pula ialah kata bantu ragam yang menunjukkan mesti melakukan sesuatu. Contoh kata bantu ragam bagi kategori ini ialah mesti, patut dan harus. Akhir sekali, kata bantu ragam yang ketiga ialah kata bantu ragam yang menunjukkan keupayaan atau mampu melakukan sesuatu. Contoh kata bantu ragam bagi kelas ini ialah boleh, dapat dan juga mungkin. Setelah melihat huraian definisi kata bantu ragam serta pecahannya, mari kita teliti pula penggunaan kata bantu ragam yang menunjukkan kemahuan melakukan sesuatu di dalam ayat. Ayat yang pertama, Kingsley mahu melihat ibu bapanya tersenyum bangga. Ayat yang kedua, Imran enggan ke sekolah kerana badannya tidak sihat. Ayat yang ketiga, Marissa hendak menyertai pertandingan bercerita sempena Hari Kemerdekaan. Terdapat penggunaan kata bantu ragam yang menunjukkan kemahuan melalui penampilan kata atau perkataan mahu, enggan dan juga hendak. Kesemua penggunaan kata bantu ini jelas menunjukkan keinginan atau kehendak ataupun kemahuan melakukan sesuatu perkara.
Berikut cikgu paparkan kata bantu ragam yang menunjukkan mesti melakukan sesuatu. Kita akan lihat penggunaan kata bantu ragam ini di dalam ayat. Ayat yang pertama, Danish mesti menghantar rakaman video nyanyian Hari Kemerdekaan itu kerana dia telah berjanji dengan Cikgu Zurin. Ayat yang kedua, Zulhakim patut bersyukur kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Dan ayat yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh Syazwi itu harus diberi pujian. Penggunaan kata bantu ragam mesti, patut dan juga harus merupakan penggunaan kata bantu ragam yang menunjukkan perbuatan atau predikat itu harus dilakukan atau wajib dilakukan ataupun mesti dilakukan oleh subjek di dalam ayat. Ayat yang pertama subjeknya ialah Danish, manakala ayat yang kedua subjeknya merupakan Zulhakim. Jadi, kedua subjek ini mestilah melakukan sesuatu yang ditunjukkan atau dinyatakan oleh predikat dalam setiap ayat. Contohnya untuk ayat yang pertama, subjek mestilah menghantar rakaman video, manakala dalam ayat yang kedua, subjek Zulhakim patut atau mesti bersyukur. Jadi perbuatan yang dinyatakan dalam predikat mesti dilaksanakan oleh subjek dalam setiap ayat. Berbanding dengan ayat yang ketiga, terdapat satu tindakan yang telah dilakukan oleh subjek iaitu Syazwi. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek tersebut harus diberi pujian oleh pihak ketiga atau pihak yang berlawanan. Sekarang mari kita lihat penggunaan kata bantu ragam yang ketiga. Kata bantu ragam yang ketiga akan menampilkan kemampuan melakukan sesuatu. Kita akan lihat penggunaannya di dalam ayat. Ayat yang pertama, impian Aish untuk menjadi pemain bola sepak boleh terlaksana jika disertai dengan usaha yang gigih. Dalam ayat ini, penggunaan kata bantu ragam boleh mencerminkan kemampuan atau kebolehan Aish untuk merealisasikan impiannya dengan usaha yang gigih. Ayat yang kedua, Erina berasa bangga kerana dapat berbakti kepada anak bangsa. Penggunaan kata bantu ragam dapat menunjukkan Erina telah pun mampu berbakti kepada anak bangsanya. Dan akhir sekali, payung Hana mungkin tertinggal di perhentian bas. Dalam ayat ini, penggunaan kata bantu ragam mungkin telah menimbulkan kemungkinan dan kebarangkalian berbeza dengan kata mampu, boleh dan dapat. Berdasarkan huraian tadi, bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa kata bantu boleh dibahagikan kepada kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Kata bantu aspek pula boleh dibahagikan kepada kata bantu aspek yang menunjukkan masa lampau dan diwakili oleh perkataan sudah, telah dan pernah, manakala kata bantu aspek yang menunjukkan masa kini diwakili dengan perkataan sedang dan masih. Akhir sekali, kata bantu aspek yang menunjukkan masa hadapan diwakili oleh perkataan belum dan akan.
Sebagaimana kata bantu aspek, kata bantu ragam juga boleh dipecahkan kepada 3. Pertama, kata bantu ragam yang menunjukkan mahu melakukan sesuatu dan diwakili oleh perkataan mahu, enggan dan hendak. Selain dari mahu, kata bantu ragam juga dipecahkan kepada kata bantu ragam yang menunjukkan keadaan mesti melakukan sesuatu dan diwakili dengan perkataan mesti, patut dan harus. Akhir sekali, kata bantu ragam juga menunjukkan mampu melakukan sesuatu dan diwakili dengan perkataan boleh, dapat dan juga mungkin. Jika murid-murid sudah bersedia, silalah buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu pada halaman 67. Pada halaman 67 ini, kita akan mempelajari petikan yang bertajuk Teka Nama Guru. Kita juga akan melakukan aktiviti membina ayat menggunakan kata bantu. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk membaca petikan ini bersama-sama dengan cikgu. Mari kita mulakan. Teka nama guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, Weliang, Jiwa dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Cikgu rasa kamu boleh nampak penggunaan kata bantu aspek di sini iaitu perkataan sedang. Setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Di sini terdapat penggunaan kata bantu ragam. Cuba kamu perhatikan ya, terdapat perbezaan warna untuk kata bantu yang terdapat dalam petikan ini. Diwarnakan dengan warna yang berlainan. Kalau warna merah itu menunjukkan kata bantu aspek, manakala warna biru menunjukkan kata bantu ragam. Seterusnya, tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Penggunaan kata bantu mungkin warna biru menunjukkan kata bantu ragam. Seterusnya terdapat perkataan patut di sini. Kata bantu patut ini merupakan kata bantu ragam. Kamu dikehendaki melengkapkan ruangan kosong ini dengan ayat menggunakan kata bantu patut. Jadi, mari kita tengok gambar ini bersama-sama dan cikgu akan cuba bantu kamu untuk membina ayat. Baik, dalam gambar ini ditunjukkan bahawa guru baharu ini mungkin memberitahu murid bahawa penggunaan kata atau penggunaan vokal A ini tidak terdapat dalam nama guru tersebut. Jadi, penggunaan vokal A ini perlu diabaikan ataupun digugurkan. Mungkin ayatnya boleh berbunyi, kamu patut menggugurkan vokal A. Ataupun mungkin juga kamu tidak perlu menggunakan vokal A. Baik, di situ ada pilihan jawapan. Seterusnya, mari kita lihat gambar berikut. Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Di situ terdapat penggunaan kata bantu masak,
iaitu kata bantu aspek menunjukkan masa hadapan. Seterusnya, kamu juga dikehendaki membina ayat menggunakan kata bantu aspek masa, iaitu masa lampau, ya. Telah ialah masa lampau. Jadi kalau kita teliti dalam gambar ini menunjukkan murid-murid ini sedang bertepuk tangan. Jadi kumpulan murid ini dapatlah kita katakan telah berjaya meneka nama guru tersebut, guru baru tersebut dengan betul. Jadi ini ialah kumpulan Fatin. Baik, kita cuba bina ayat untuk gambar ini begini, ya. Kumpulan Fatin telah meneka dengan betul. Baik, ini cuma cadangan cikgu. Kalau kamu ada pilihan ayat yang lain menggunakan kata bantu telah, mungkin juga boleh diterima. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan meneliti slide yang seterusnya. Untuk slot PDPR kali ini, kamu dikehendaki melakukan tugasan yang terdapat pada halaman 74 dan 75 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Seperti biasa, sebelum melakukan tugasan, pastikan kamu menulis hari, kemahiran dan juga tarikh tugasan tersebut diberikan. Paparan berikut menunjukkan tugasan yang perlu kamu lakukan sebaik sahaja selesai sesi PDPR ini. Tugasan kamu ini terdapat pada halaman 74 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki melakukan aktiviti 5A yang mana dalam aktiviti ini, kamu dikehendaki melengkapkan ayat dengan menggunakan kata bantu yang betul. Kamu telah diberi beberapa kata bantu iaitu telah, akan, masih, belum, hendak, boleh dan juga dapat. Kamu haruslah menggunakan kata bantu ini untuk melengkapkan tempat kosong di dalam teks. Bagi halaman 75, kamu dikehendaki melakukan aktiviti 5B. Dalam aktiviti 5B ini, kamu dikehendaki melengkapkan ayat dengan menggunakan kata bantu yang betul. Kamu juga diberi gambar sebagai panduan untuk kamu melengkapkan ayat tersebut. Mari kita semak slide cikgu yang seterusnya. Slide ini memaparkan gambar dua orang murid sedang bermain permainan congkak sambil diperhatikan oleh dua orang rakannya yang lain. Kamu turut diberi kata bantu aspek sedang dan kata kerja bermain untuk melengkapkan ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua, kamu diberi kata bantu ragam hendak dan juga kata kerja belajar. Sebelum kamu melengkapkan ayat 1 dan ayat kedua, kamu terlebih dahulu perlu berkenalan dengan watak-watak yang terdapat di dalam gambar ini. Gambar ini merupakan watak dari Amna, Imran, Li Qiang dan juga Hemalini. Jadi, kamu rasa watak siapakah yang sedang bermain congkak ini? Sudah tentulah watak yang sedang bermain congkak ini merupakan watak Amna dan Imran. Jadi, Amna dan Imran sedang bermain permainan
permainan apakah ini? Kamu perlu lengkapkan ruangan kosong ini. Untuk ayat yang kedua, kamu perlu melengkap atau memulai ayat tersebut dengan menulis watak yang berikutnya. Watak yang berikutnya sepatutnya mestilah watak Li Qiang dan Hema Lini. Li Qiang dan Hema Lini hendak belajar apakah? Sudah tentulah apabila Li Qiang dan Hema Lini melihat rakan mereka bermain permainan ini, maka mereka pun berminat untuk mempelajari permainan tersebut. Jadi, kamu perlu lengkapkan ayat yang kedua ini dengan menulis Li Qiang dan Hema Lini hendak belajar permainan. Lengkapkan ayat itu. Gambar kedua ini menunjukkan murid tadi iaitu Li Qiang dan Hema Lini pula sedang cuba untuk bermain permainan congkak sambil diperhatikan oleh Amna dan Imran. Kamu turut diberi kata bantu ragam mahu dan kata kerja mencuba untuk kamu melengkapkan ayat yang ketiga. Untuk kamu bina ayat yang ketiga, kamu perlulah menulis watak yang sedang mencuba untuk bermain congkak ini, iaitu watak Hema Lini dan Li Qiang. Tetapi nama watak ini telah ditulis pada gambar yang pertama. Jadi macam pelik ya, pengulangan kata nama Hema Lini dan Li Qiang itu dibuat sebanyak 2 kali untuk mencantikkan ayat kamu dan untuk menunjukkan kesinambungan dari gambar yang pertama. Kamu haruslah menggunakan kata ganti nama bagi kedua-dua orang murid ini. Jadi, kamu perlu mulai ayat ketiga kamu dengan kata ganti nama mereka. Mereka mahu mencuba. Baik, apakah yang ingin dicubai oleh Hema Lini dan Li Qiang? Kamu lengkapkanlah ayat yang ketiga ini. Akhir sekali, untuk ayat yang keempat, kamu diberikan kata bantu aspek iaitu telah dan kata adjektif mahir. Kamu perlulah melengkapkan ayat yang keempat ini dengan menulis atau memulai dengan penanda wacana akhirnya. Akhirnya apakah yang terjadi? Akhirnya siapakah yang telah mahir dan telah mahir dalam permainan atau perkara apa? Kamu lengkapkan ayat yang keempat dengan meneliti gambar ini. Seterusnya, perenggan yang terakhir ditulis begini. Kamu boleh baca dan fahamkan. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu lengkapkan tugasan kamu. Dan seperti biasa, jangan lupa hantar ke Padlet Cikgu Sabah. Sekian dulu untuk kali ini sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.